Didik TV KPM. Di mana sekarang kita akan fokus kepada bahagian B, di mana terdapatnya 20 markah. Dua soalan dan seperti yang dikatakan oleh cikgu tadi, ya, strategi untuk kita nak akhirkan masa untuk setiap soalan tu lebih kurang 20 minit kerana kita ada lebih kurang, kalau boleh kita ambil masa lebih kurang 40 minit untuk menghabiskan ataupun selesaikan bahagian B. Ya. Okey cikgu, jom kita teruskan. Terima kasih Sean. Kita akan teruskan dengan bahagian B, iaitu soalan 4 berkenaan dengan analisis skor dan soalan 5 berkenaan dengan ciptaan. Sama juga, setiap soalan diperuntukkan sebanyak 10 markah. Okey, kita pergi kepada soalan 4. Adalah soalan analisis skor. Apa yang berlaku untuk analisis skor adalah anda akan diberikan satu skor lagu yang penuh. Kemudian akan ada soalan. Contoh soalan adalah huraikan secara ringkas lagu Berjaya dari aspek meter, nada, pitch dan juga chord. Anda perlu menjawab berpandukan skor yang telah diberikan. Jadi kita akan buat analisis terhadap lagu tersebut. B, nyatakan dua nilai murni yang terdapat dalam lagu ini. Okey, kita lihat. Untuk A, markah adalah sebanyak 8 markah. Jadi untuk B, markah sebanyak 2. Okay, kita lihat. Cikgu ada menyediakan satu jadual esei skor A di mana kalau lihat di sini, cikgu letak di kiri sekali adalah tentang aspek, kemudian fakta yang anda boleh gunakan dan juga huraian. Untuk soalan esei perlu ada fakta dan juga perlu ada huraian. Cikgu tunjukkan dulu jadualnya. Contoh, untuk aspek meter, apa yang anda boleh cari fakta di dalam skor tersebut. Anda boleh meletakkan apakah meter bagi lagu tersebut. Dan huraiannya anda boleh memberikan maksud bagi meter. Okay. Selain daripada itu, anda juga kalau lihat dalam skor ada pertukaran meter, anda boleh nyatakan dalam esei anda. Dan anda perlu nyatakan apakah maksud meter, berubah daripada meter apa ke meter apa. Contoh, satu skor meter 44. Di tengah-tengah tu ada pertukaran meter kepada 24. Kemudian berubah kepada 44. Balik anda boleh jadikan itu sebagai fakta dalam analisis anda. Okey. Kita pergi kepada jenis not. Anda boleh senaraikan ke semua jenis not yang ada di dalam skor tersebut dan anda perlu memberikan nilai itu sebagai huraian. Ini cikgu bagi sebagai panduan untuk calon-calon, memudahkan calon sebagai panduanlah untuk menjawab soalan bagi esei. Dan seterusnya, anda juga sekiranya soalan tentang jenis not, anda juga boleh meletakkan fakta jenis not terbesar dan terkecil yang anda jumpa di dalam skor tersebut. Anda boleh menamakan not tersebut dan juga menyatakan bar. Anda perlu meletakkan nama. Anda tidak boleh meletakkan simbol. Okey, yang untuk sekiranya anda meletakkan apakah jenis not terbesar dan terkecil. Okey, kita pergi seterusnya sekiranya aspek pitch. Apa yang anda boleh mencari di dalam skor tersebut ialah pitch tertinggi dan pitch terendah yang ada di dalam skor tersebut. Anda nyatakan apakah pitchnya dan juga apakah di manakah terletaknya pitch tersebut, di bar berapa. Anda boleh nyatakan sebagai huraian. Dan sekiranya di dalam skor tersebut terdapat apa-apa not yang ada tanda kromat, anda boleh nyatakan juga dan juga anda boleh nyatakan bar, di bar berapa yang terdapat tanda kromat tersebut. Contoh, dalam bar tersebut terdapat satu tanda kromat pada bar, contoh bar 29 ada sharp. Jadi apakah maksud sharp? Sharp ialah menaikkan not sebanyak 1 semiton. Itu sebagai huraian. Anda boleh nyatakan. Okey, kemudian kita lihat kepada aspek nada. Anda perlu memberikan apakah nada lagu tersebut dan anda boleh memberikan tanda nada bagi nada tersebut ataupun anda boleh nyatakan nada relatif bagi nada tersebut. Okey, chord. Untuk aspek chord, anda boleh mencari fakta dengan meletakkan apakah chord primer bagi lagu tersebut. Okey, macam untuk major, chord 1, 4, 5 besar. Okey, Roman numeralnya adalah besar dan untuk minor 1, 4 Roman numeral kecil dan 5 adalah Roman numeral besar. Okey, anda nyatakan apakah nama chord tersebut. Anda boleh nyatakan juga bar bagi chord tersebut. Dan terakhir sekali adalah tentang sekiranya aspek terminologi muzik, anda boleh nyatakan istilah apa yang simbol ataupun istilah yang anda jumpa di dalam skor tersebut dan anda boleh memberikan maksud istilah atau anda juga boleh menyatakan bar bagi istilah tersebut ataupun simbol tersebut. Okey, cara untuk penulisan esei.
Tadi soalan huraikan seringkas lagu berjaya dari aspek meter, nada, pitch dan juga chord. Anda kena berberi perhatian. Okey, untuk menulis esei, setiap satu aspek untuk satu perenggan. Okey. Sekiranya ada 4 aspek, jadinya ada 4 perenggan. Okey. Anda tidak boleh letak point form. Anda perlu menulis seperti esei lah, karangan. Okey, contoh, setiap aspek perlu ada fakta dan huraian. Ini sebagai tip. Okey. Untuk cikgu ambil sebagai yang pertama, aspek meter. Berdasarkan lagu berjaya, meter lagu ini ialah meter 44. Ini adalah fakta. 1 markah. Okey. Yang bermaksud 4 detik kercit dan setiap bar. Itu adalah sebagai huraian. Kalau anda lihat jadual esei skor A yang cikgu berikan tadi, cikgu letakkan, kita lihat kepada skor apakah meter bagi skor tersebut, iaitu 44, dan kita memberikan huraiannya untuk maksud meter tersebut, iaitu 4 detik kocik dan setiap bar. Anda dapat 2 markah untuk aspek meter. Okey. Okey. Alright. So, ini cikgu dah tulis jawapan untuk soalan tadi. Dalam aspek irama, meter bagi lagu ini ialah meter 44 yang bermaksud 4 detik kocik dalam setiap bar. Tadi soalan kedua tanya tentang pitch. Okey, tentang pitch apa yang anda boleh cari fakta di dalam skor tersebut. Bila anda buat analisis, apa yang anda boleh nyatakan? Anda boleh nyatakan not tertinggi dan juga not terendah. Jadi dalam skor tu, anda cari apakah not tertinggi di dalam skor tersebut yang telah digunakan dan apakah not yang terendah yang digunakan. Tapi kena hati-hati dengan tanda nada. Sebab kadang-kadang mungkin skor tersebut, kita tengok skor lah. Skor tersebut ialah A major, F sharp, C sharp, G sharp. Okey. Kalau kita lihat dekat sini, apakah not yang tertinggi, kita carilah mana yang paling tinggi. Kita dapat F. Okey, kita nampak F kat sini. Okey. Ia dibaca sebagai F ke F sharp? Ia dibaca sebagai F sharp. Sebab tanda nada adalah F sharp, C sharp dan G sharp. Jadi jangan tertinggal sharp tu. Memang salah. Okey, kena hati-hati. Okay, bila anda analyse, sebab tu dah peruntukan masa cikgu bagi cikgu dah cadangkan 20 minit. Sebab anda perlu hati-hati. Sebab kadang-kadang kesilapan kita akan membuatkan anda kehilangan markah. Okey. So, kita pergi kepada jawapan tadi. Cikgu dah tuliskan jawapan. Pitch tertinggi dalam lagu ini ialah F sharp yang terdapat pada bar 1, 23 dan 29. Manakala pitch terendah ialah E yang terdapat pada bar 2, 10 dan 26. Sebab tadi cikgu dah beritahu untuk pitch. Contoh, ini adalah fakta F sharp, iaitu pitch tertinggi. Kita dapatkan F sharp. Huraiannya adalah pada bar 1, 23 dan 29. Itu adalah sebagai huraian. Dan seterusnya pitch terendah, anda telah analyse. Pitch terendah ialah E sebagai fakta pada bar 2, 10 dan 26. Untuk pitch tertinggi dan pitch terendah, dia berpasangan lah. Maksudnya anda kena satu package. Jangan sebut pitch tertinggi je. Dia kena pitch tertinggi dan pitch terendah. Satu package. Okey? Okey. Untuk soalan analisis, ini adalah cikgu terangkan tentang analisis skor. Jadi, kita pergi kepada soalan B. Soalan B, apakah nyatakan 2 nilai murni yang terdapat dalam lirik lagu ini? Okey, untuk nilai murni anda perlu memastikan ia berkait dengan lirik dalam lagu tersebut. Jangan dalam lirik lagu cerita tentang Malaysia tapi anda jawab nilai murninya tentang ibu bapa. So maksudnya kena lihat betul-betul lirik lagu tersebut dan anda mencari apakah nilai murni yang anda boleh dapati dalam lagu tersebut. Okey, perlu nyatakan 2 nilai murni yang relevan dengan lirik lagu. Itu sangat penting. Sebab markah 2, so ini macam markah bonus lah. Kalau salah tu sangat sayang lah. Okey, jadi anda kena pastikan anda menjawab dengan betul. Baca dulu, baca apa soalan minta dan lihat, analyse kepada anda punya skor yang telah diberikan. Dan kena lihatlah. Okey, contoh semangat cinta akan negara, bertanggungjawab terhadap agama dan negara, amanah dalam melaksanakan tugas. Jadi ini contoh-contoh yang cikgu boleh bagilah. Jadi sekiranya tentang nilai murni, tengok betul-betul kepada lirik. Kalau soalan lirik lah. Sebab tu cakap tadi, kena baca soalan betul-betul, lihat, kena pastikan nilai murni yang anda nyatakan adalah relevan dengan lirik lagu ataupun relevan dengan tajuk lagu dan sebagainya. Jadi kita kena lihatlah.
Okey? Ya. So itu untuk soalan analisis skor. Itu soalan yang keempat. Sebenarnya kalau ikutkan ni kalau bolehlah hati-hati, insya-Allah boleh skor penuh ni. Sebab tadi cikgu dah bagi untuk jadual. Jadi itu sebagai panduan lah. Okey, panduan kepada calon-calon. Okey, kita pergi kepada soalan yang kelima, masih di bahagian B, soalan terakhir. Okey, soalan 5 adalah soalan tentang ciptaan di mana anda cikgu memberikan cadangan untuk anda membutuhkan masa 20 minit lah untuk soalan ini, soalan ciptaan. Okey, untuk soalan ciptaan, okey, anda kena pastikan meter dan juga nada, okey, dalam soalan. Cakap tadi lah, tolong gariskan apakah nada dan meter yang dikendaki oleh soalan. Okey. Yang kedua, penggunaan kod primer 145 dan berakhir dengan kod 1 sebagai panduan dalam penciptaan melodi dengan menggunakan kod spelling. Ini sebagai satu teknik yang mudah yang cikgu boleh cadangkan kepada calon-calon dalam penciptaan dengan meletakkan kod primer, kemudian kita letakkan kod spelling supaya ada panduan untuk anda meletakkan apakah not-not yang anda boleh gunakan dalam setiap bar. Kita nanti kejap lagi cikgu akan tunjuk. Dan seterusnya ketiga, memastikan not dalam setiap bar lengkap mengikut meter. Okey, kalau meter 44 kena pastikan setiap bar adalah 4 detik. Okey, setiap bar mesti 4 detik crochet. Okey, kalau 24 kena pastikan setiap bar adalah 2 detik. Jadi kena pastikan betul-betul setiap bar adalah anda lengkap meletakkan mengikut meter yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kena pastikan juga pengumpulan not yang betul. Sebab ni tadi pun masa kita tengok pada yang irama, cikgu ada tekankan tentang pengumpulan not di mana anda kena pastikan pengumpulan not yang betul bagi setiap bar. Okey, kita lihat kepada soalan contoh. Okey, ciptakan melodi 8 bar berdasarkan perkara berikut. Yang pertama, nada G major. Okey, nada G major. Yang kedua, meter 3/4. Seterusnya C, menggunakan not minim bertitik, minim crochet, quiver dan tanda rehat crochet. Dan yang terakhir D, menggunakan 2 simbol dinamik. Okey, kita lihat. Nada G major. Apakah nada bagi G major? F sharp. Oh, okey, betul. betul. Okey. Nada bagi G major adalah F sharp. Jadi anda perlu meletakkan tanda nada pada balut yang telah disediakan. Itu satu markah. Meletakkan nada G major dengan betul, anda mendapat satu markah. Tanda nada yang betul F sharp. Okey, kemudian meter 3/4 anda perlu meletakkan meter 3/4 lah. Okey, jangan soalan 3/4 anda tulis 4/4, tak boleh lah. Okey, kita tengok pada soalan. Okey, 3/4 dan seterusnya. Ni yang cikgu cakap, cikgu meletakkan kod primer bagi setiap bar untuk memudahkan calon sebagai panduan dalam mencipta melodi. Okay. Kita ambil chord progression yang biasa iaitu 1, 4, 5, 1. Apa yang cikgu buat kurungan di sini ialah chord spelling. Okay. Nada G major. Chord 1 adalah chord G. Okay. G, A, B, C. So chord 4 adalah C major. Sebab ingat tak tadi cikgu cakap, untuk major, chord 1, chord 4, chord 5, kesemuanya adalah major. Iaitu Roman numeral yang besar. Jadi, chord 1 adalah G major. Kita boleh gunakan teknik 3 fingers juga. G major, G, A, B, C, D. So, G, B, D. Jadi kita letak G, B, D. Yang kedua adalah chord 4, C, E, G, iaitu C major. Chord 5, ambil daripada G major, G, A, B, C, D. Dia adalah D major. So, D, F sharp, A. Dan kembali kepada chord 1, G, B, D. Okey. Cikgu teruskan dengan bar ke-5. Okey, bar ke-5 kita pergi kepada chord 5, chord 4, chord 5 dan kembali kepada chord 1. Okey, jadi di sini cikgu dah meletakkan panduan iaitu chord spelling bagi setiap chord. Jadi, apa anda boleh lakukan? Okey, contoh. Untuk bar yang pertama, cikgu gunakan chord spelling yang ada tapi kena pastikan meter mengikut meter. So 3 detik mengikut meter. So ni anda lihat 1, 2, 3 Okey, so ni betul lah. Sebab 3 detik crochet dalam setiap bar 3, 4.
So untuk bar yang kedua, apa yang anda boleh gunakan? Kita boleh gunakan pitch C, E, G. Not C, E dan G. Okey. Ni cikgu bagi contoh. Not C, not E dan G yang cikgu gunakan. Anda boleh meletakkanlah corak irama terpulang pada penciptaan anda. Okey. Begitu juga dengan bar yang ketiga. Okey, chord 5. Okey, cikgu letakkan D, F sharp dan A. So maksudnya di sini cikgu menggunakan chord spelling, okey, untuk menjadikan dia sebagai melodi. Ini sebagai panduan. Memang ini pada cikgu ini adalah cara yang mudah untuk supaya anda tidak kehilangan markah. So bila anda berpandukan dengan chord spelling, ia memudahkan kita untuk mencipta melodi lah. Okey. So kita kembali kepada chord 1. Okey. Okey, biasanya cikgu akan beritahu kepada calon, okey, pada anak murid cikgu. Biasanya kalau lagu Sean, lagu ending dia akan note yang panjang ke pendek? Biasanya lah. Biasanya panjang. Panjang. Okey, biasanya panjang. So biasanya cikgu akan cadangkan untuk meletakkan bar keempat dan ke-8 tu adalah note yang panjang. Itu sebagai ending lah. Okey. So kita pergi pada chord yang bar yang kelima, chord 5 D F sharp A. Okey, kita gunakan D F sharp A. Kenapa cikgu letakkan tanda rehat quiver ni? Kerana soalan yang minta. Ya, soalan minta tanda rehat crochet. Anda kena pastikan kesemua anda gunakan mengikut soalan. So yang kat sini kalau dikatakan not minim bertitik, minim, semua anda kena gunakan di dalam penciptaan anda. Okay, kita pergi dulu kepada bar yang ke-6. Cikgu gunakan chord 4 C E G. Okey. Kemudian chord 5 D F sharp A. Mana-manalah sekiranya anda tak guna salah satu pun tak ada masalah. Yang anda tak guna pun tak ada masalah. Okey, yang terakhir adalah berakhir dengan chord 1. Ni cikgu cakap tadi, ending dengan note yang panjang. Okey. Kalau Sean tengok, cikgu guna semua tak? Cikgu guna minim bertitik ada, minim ada, crochet ada, quiver ada, tanda rehat crochet. Jadi anda kena pastikan anda menggunakan kesemua note-note yang telah diberikan. Jangan ada tertinggal pun. Memang itu adalah kehendak soalan, anda kena ikut. Okey, kena aku kepada soalan. Okey, yang terakhir soalan minta 2 simbol dinamik. 2 simbol dinamik tadi kita dah belajar tadi kan tentang terminologi muzik. Dinamik anda boleh gunakan apa-apa saja yang sesuai mengikut penciptaan anda. Okey, ni contoh yang cikgu letakkan. Cikgu letakkan P pada awal bar iaitu lembut secara dimainkan secara lembut. Kemudian nak 2 dia nak 2 dinamik. Jadi lagi satu cikgu letak di crescendo. Cikgu letak di crescendo pada bar yang ketiga sebab kita nampak dia sesuai kerana note ni semakin menaik. Jadi bila kita semakin kuat dia sesuai. Dan anda kena lihatlah, cuma kena pastikan ini adalah salah satu teknik yang boleh anda gunakan sebagai panduan. Okay, untuk soalan penciptaan. Jadi cikgu cadangkan kepada calon untuk gunakan teknik ini dan juga teknik lain sebagai chord spelling. Anda boleh gunakan 3 fingers dan sebagainya. Okey, jadi 2 simbol dinamik kita dah letak untuk dapat 2 markah. Okey, sebab ada 2 simbol dinamik dan C ni menggunakan kesemua note dikira 2 bar 1 markah. Okey, dengan betul mengikut meter yang telah diberikan. Mengikut meter telah diberikan, anda kena pastikan mengikut meter 3 4. Jadi ini adalah tentang soalan ciptaan. Okey, soalan yang kelima. Okey, baik cikgu, dan saya rasa sebelum kita berakhir mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan kepada apa yang kita dah belajar. Okey, rumusan untuk program kita pada hari ini. Okey, untuk teknik skor A yang pertama, anda kena pastikan anda betul-betul menguasai topik berkaitan irama, melodi, chord dan juga terminologi muzik. Okey, kena pastikan anda menguasai kesemua tajuk ini. Yang kedua, menguasai teknik menjawab bagi setiap soalan. Ada beberapa teknik yang cikgu telah berkongsi dengan calon-calon. Anda boleh gunakan untuk menjawab soalan SPM nanti. Dan yang terakhir, anda kena memahami kehendak soalan. Tips cikgu tadi cikgu dah berikan. Anda perlu menggariskan kata kunci bagi setiap soalan untuk pastikan anda betul-betul menjawab mengikut soalan yang telah diberikan. So itu adalah rumusan cikgu pada hari ini. Cikgu mengucapkan all the best untuk kesemua calon. Jangan risau,
Walaupun masa masih ada, gunakan masa 50% bagi kertas satu ini, dapatkan markah yang maksimum untuk membantu anda mendapatkan skor A dalam subjek pendidikan muzik. So, all the way untuk semua, insya-Allah masih ada struggle, insya-Allah kejar minat anda semua. Terima kasih Cikgu, dan saya rasa dengan panduan dan juga penerangan yang diberikan oleh Cikgu, kita dah faham dah format terbaru dan juga bagaimana kita boleh skor dan mendapatkan markah maksimum bagi mata pelajaran ini, iaitu pendidikan muzik bagi kertas satu. Didik TV KPM